Hai semua, selamat kembali ke online classroom Cikgu Teo. Kita sudah masuk ke bab 3 iaitu koordinasi dan gerak balas. Dalam bab ini kita akan tengok homeostasis yang berlaku di dalam benda hidup, sama ada manusia, haiwan atau tumbuhan. Jadi dalam video ini kita mula dengan homeostasis dalam manusia. Pertama sekali kita tengok apakah maksud homeostasis. Homeostasis adalah pengekalan persekitaran dalam badan sesuatu benda hidup. Okey, apakah persekitaran dalam benda hidup? Dia boleh arah suhu, air, pH, tekanan darah dan sebagainya. Kenapa ini perlu berlaku? Supaya organisma tersebut boleh berada di dalam keadaan yang seimbang dan stabil, supaya semua proses hidup boleh jalan dengan lancar. Kalau tak, agak bahaya. Kenapa? Contohnya kalau keadaan persekitaran tak seimbang. Contohnya suhu terlalu tinggi, sel-sel dalam organisma tersebut boleh mati. Jadi kita tengok homeostasis dalam manusia. Pernahkah awak guna ketuhar? Masa musim-musim raya akan buat kuih raya, kita banyak guna oven, banyak guna ketuhar. Macam mana ketuhar ini berfungsi? Dalam ketuhar sebenarnya ada termostat. Contohnya kalau Cikgu Teo bagi suhu pada ketuhar ini 200 darjah Celsius. Macam mana ketuhar tu nak kekalkan suhu dekat 200 darjah Celsius tersebut? Itulah kerja termostat. Bila kita bakar kuih ke, bakar daging ayam ke, okey, apabila suhu terlalu tinggi, lebih tinggi daripada apa yang kita sudah tetapkan, lebih tinggi daripada 200 darjah Celsius tadi, apa yang termostat akan buat ialah dia akan matikan fungsi pemanas yang ada dalam ketuhar, supaya suhu akan turun dan kekal kat 200 darjah Celsius. Apabila suhu itu menurun sehingga dia menjadi terlalu rendah, lebih rendah daripada 200 darjah Celsius, termostat akan kesan perubahan ini dan hidup balik, hidup semula fungsi pemanas yang ada dalam ketuhar tersebut, supaya suhu meningkat balik untuk mencapai 200 darjah Celsius. So, fungsi termostat ini adalah untuk kekalkan suhu tu, kekalkan persekitaran dalam ketuhar itu. Itu ketuhar. Macam mana pula dengan badan manusia? Badan manusia kita ada proses kawalan homeostasis. Okey, contohnya kalau kawasan persekitaran di dalam badan kita berubah, dia akan dikesan oleh pusat kawalan. Tadi ketuhar dikesan oleh termostat kan? Badan kita dikesan oleh pusat kawalan di mana? Di otak kita. Lepas tu otak tu akan lancarkan mekanisme pembetulan untuk bertindak supaya perubahan tersebut boleh dibetulkan. Okey, kita tengok contoh. Katakan ini adalah suhu normal dan badan kita ada perubahan suhu badan meningkat. Apa yang akan berlaku ialah dia akan dikesan oleh pusat kawalan otak yang akan lancarkan mekanisme pembetulan untuk bawa turun suhu badan kita. Sama juga kalau sebaliknya, suhu badan kita menurun, juga akan dikesan oleh pusat kawalan dekat otak. Lepas tu dia akan lancarkan mekanisme pembetulan supaya suhu badan kita meningkat balik untuk mencapai suhu normal. Kita tengok dengan lebih lanjut sikit ya. Untuk kawal atau suhu badan kita, pertama sekali sistem yang terlibat adalah sistem perkumuhan dan juga sistem endokrin. Dan organ yang terlibat adalah kulit, otak dan juga otot rangka. Macam mana? Suhu badan kita adalah 37 darjah Celsius. Pada cuaca yang panas, suhu badan kita akan meningkat. Jadi dia akan dikesan oleh otak. Nah, apabila otak kesan, suhu badan kita sudah meningkat, dia akan lancarkan mekanisme pembetulan untuk membawa suhu badan kita supaya menurun sampai ke suhu normal lagi. Jadi apakah mekanisme pembetulan yang otak akan lancarkan kalau suhu badan kita meningkat menjadi lebih daripada suhu normal? Kita tengok satu persatu. Yang pertama sekali,
Otak akan lancarkan mekanisme ini, di mana kelenjar peluh akan hasilkan lebih banyak peluh. Pada cuaca yang panas kita banyak berpeluh kan? Kenapa? Sebab peluh akan sejukkan badan kita. Macam mana apabila peluh itu sejat? Dia akan bawa bersama tenaga haba supaya badan kita sejuk balik. Itulah sebab kenapa cuaca panas kita banyak berpeluh. Kedua, bulu roma kat badan kita dekat kulit akan condong. Dia akan condong supaya udara tak banyak terperangkap di sini. Kurangkan udara yang terperangkap. Supaya tak adalah satu lapisan udara di mana kita menjadi lebih panas lagi. Haba boleh dibebaskan dengan mudah. Seterusnya, salur darah yang ada di bawah kulit ni akan mengembang. Apabila dia mengembang, dia menjadi dekat dengan permukaan kulit. Apabila salur darah ini dekat dengan permukaan kulit, dia boleh bebaskan tenaga haba. Seterusnya, aktiviti otot rangka akan berkurang dan juga hormon tertentu pun akan berkurang supaya suhu badan kita menurun, dan akhir sekali air kencing akan jadi sedikit. Macam mana pula dengan kalau suhu badan kita menurun? Sama juga. Suhu yang normal 37 darjah Celsius. Kalau cuaca sejuk, suhu badan menurun. Masa ini otak akan kesan, dia detect dan lancarkan mekanisme pembetulan untuk meningkatkan suhu badan ke suhu normal balik. Jadi apakah mekanisme pembetulan pada hari yang sejuk, pada cuaca yang sejuk? Pertama sekali, kali ini bulu roma akan menegak. Kalau pada cuaca yang sejuk ataupun duduk dalam bilik yang sejuk, aircon pasang dan sebagainya, awak tengok dekat kulit tu, bulu roma tu semua berdiri tegak. Kenapa? Sebab dia nak memerangkap satu lapisan udara. Dan apabila dia memerangkap satu lapisan udara di permukaan kulit, dia menjadi seperti jaket lah. Awak macam pakai satu jaket. Dia bertindak sebagai penebat haba. Seterusnya, salur darah yang ada di bawah kulit ini, dia akan mengecut. Supaya dia menjauhi daripada permukaan kulit untuk kurangkan pembebasan tenaga haba, untuk kurangkan haba tu hilang daripada badan kita. Kita pun akan jadi kurang berpeluh dan juga otot rangka. Ini penting. Otot rangka akan mengecut dan mengendur dengan aktif. Itu bermaksud awak sedang menggigil. Apabila cuaca sejuk ataupun dalam bilik yang sangat sejuk, suhu badan kita menurun, kita akan menggigil. Kenapa? Apabila kita menggigil, kita menghasilkan tenaga untuk panaskan balik badan kita. Setengah jenis hormon pula akan dirembeskan untuk tingkat balik metabolisme badan kita, supaya kita hasilkan tenaga untuk panaskan balik badan, untuk membawa suhu badan naik ke suhu yang normal, iaitu 37 darjah Celsius. Yang itu suhu. Macam mana dengan keadaan persekitaran yang lain? Contohnya kandungan air. Macam mana badan kita kekalkan kandungan air supaya dia pada aras yang normal pula? Pertama sekali, sistem yang terlibat sama juga adalah sistem perkumuhan dan juga sistem endokrin. Tapi untuk organ kali ini kita hanya yang terlibat hanya ginjal dan otak. So kita tengok. Pertama sekali, katakan ini adalah aras air yang normal di dalam badan kita. Pada masa kita banyak minum air, aras air di dalam badan akan menjadi banyak, akan meningkat. Jadi dikesan oleh otak akan lancarkan mekanisme pembetulan untuk membawa aras air dalam badan kita supaya dia menurun ke aras yang normal. Jadi apakah mekanisme pembetulan kalau kandungan air di dalam badan kita meningkat? Yang pertama sekali, otak akan merangsangkan badan kita supaya kita hasilkan sejenis hormon yang akan menyebabkan ginjal kita banyak hasilkan air kencing.
So bila kita banyak minum air, aras air dalam badan meningkat. Jadi kita akan ada lebih banyak air kencing. Okey, untuk turunkan aras air dalam badan kita supaya dia ada pada aras yang normal. Okey, macam mana pula kalau kita hilang air? Okey, kita hilang air, aras air yang normal, katakan ini adalah aras air yang normal. Lepas tu kita hilang air dengan berpeluh. Kandungan air dalam badan sudah menurun. Okey. Jadi sama juga dikesan oleh otak, lancarkan mekanisme pembetulan untuk meningkatkan kandungan air lagi supaya dia berada pada aras yang normal. Jadi apakah mekanisme pembetulan apabila aras air dalam badan kita menurun? Terbaliklah. Otak juga akan merangsang supaya badan kita hasilkan sejenis hormon yang mengurangkan penghasilan air kencing oleh ginjal kita. Supaya air kita tak hilang banyak lah untuk membawa balik aras air dalam badan kita ke aras yang normal. Lepas tu kita pun akan mula rasa dahaga supaya kita minum air untuk membawa aras air meningkat ke aras yang normal. Jadi itu sahaja daripada Cikgu Teo dalam video ini. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya ya. Bye. Kalau awak telah belajar sesuatu yang baru hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya.